kamu. Tapi bila Tuhan allazina amanu wa hajaru wa jahadu, barulah Rasulullah. Perintah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, kalau kita tengok hasil daripada hijrahnya Rasulullah sekalian, Rasulullah jadi ketua negara, bukan sekadar jadi ketua imam. Dia jadi ketua negara, dia jadi ketua hakim. Akhirnya dia jadi khalifah. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Dia jadi khalifah. Khalifah ni bukan khalifah silat gayung. Orang Melayu sebut khalifah silat gayung. Khalifah ni ketua negara. Saudara sekalian, sehingga al-yawma akmaltu lakum dinakum. Islam ini menjadi satu agama yang sempurna, saudara sekalian. Baiklah, sebab itu dia lebih penting daripada segala-galanya, saudara sekalian. Karena hijrah ini dia melengkapkan Islam itu sendiri, saudara-saudara, dan juga sahabat sekalian. Baiklah, saudara-saudara sekalian, itu para ulama dia meletakkan definisi tentang hijrah dari segi bahasa, dari segi lughah. Dari segi lughah makna kata berpindah satu tempat pada satu tempat. Para nabi, kalau para ulama, kalau di kalangan para nabi saya sebutkan tadi, para sahabat. Sahabat ada berapa? Semasa haji Rasulullah tidak haji 124,000. Apa takrif para sahabat? Berjumpa, beriman, mati dalam keadaan iman. Kalau berjumpa tak beriman, tak panggil para sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab. Kita siapa berjumpa tak beriman, tak panggil para sahabat. Sayyidina Hamzah, bapa saudara dia juga. Berjumpa, beriman, dipanggil para sahabat. Dia mati dalam keadaan iman. Ada yang mati dalam keadaan kufur. Jabalah kamul hayah. Dia kematian dalam kufur. Dia diteluk sendiri para sahabat, saudara-saudara sekalian. Makna kita ramai para sahabat. Tetapi kita pergi Mekah ziarah Ma'lan. Berapa orang kumpul para sahabat? Sayyidatina Khadijah dikuburkan di situ. Kita pergi Madinah, saudara Sayyidina Utsman, Abdullah bin Zubair, berapa orang saja dikuburkan di situ, saudara-saudara sekalian. Saya pergi ke Mesir itu. Daripada Kahira nak sampai kepada Iskandaria 2 hari naik kereta api. Ustaz Zul, dulu saya pergi Ustaz Zul Pandai dengan mengajak bar ni, dia bawa saya. Dia kata tu kubur para sahabat. Kereta api berhenti tangguh tu kubur para sahabat. Tu kubur para sahabat. Sampai di Iskandaria tu kubur para sahabat saja. Saya tanya, awak ramai sangat? Dia kata mereka bersama-sama dengan Amr bin As yang datang membuka Mesir. Masjid dia tersergam indah, saudara sekalian. Kemudian mereka mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jasad maka di situ, saudara-saudara sekalian. Abu Talha, dia antara 10 orang para sahabat. Dia antara Algeria dengan Spain. Lautan tu panggil lautan apa? Tak ngaji geografi. Saya ngaji pondok. Atlantik, Mediterranean. Jasad dia disembunyi di situlah, saudara sekalian. Tariq bin Ziyad, Qutbah bin Nafi', sampai ke Serbia. Perdana Menteri kita pergi ke Moskow itu. Di Moskow ada kubur para sahabat. Kita pergi melancong ke China. Sa'ad bin Abi Waqqas tu kubur dia ada di situ, saudara sekalian. Kita pergi ke Ankara, pergi ke Turki, saudara sekalian. Abu Ayyub Al-Ansari itu kubur dia ada di situ. Pergi ke Syria, Bilal, Sayyidina Bilal, saudara sekalian. Abu Zar Al-Ghifari, kubur dia ada di situ, saudara sekalian. Sebab apa? Mereka mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok Imam Bukhari, dia bukan nama Bukhari. Bukhara itu nama tempat dia. Dia nama Ismail, Muhammad Ismail. Ribuan kilometer hijrah, meninggalkan kampung halaman ke Mekah, ke Madinah, ke Syam. Dapat ilmu, mengembangkan ilmu dia. Imam kita, Imam Syafi'i rahimahumullah, daripada mana? Daripada mana? Palestin. Tak tahu. Ni hak tempat Dok Muhammad. Dia Gaza, saudara. Dulu dipanggil wilayah Syria, Baitul Lahab. Sedang-sedang daripada situ dia berhijrah ke Mekah. Kemudian ke Madinah, belajar hafal kitab Muwatta Imam Malik. Akhirnya ke Yaman, ke Sana'ah. Akhirnya ditangkap, dibawa ke Kufah, dibicarakan, diusir, dibuang daerah ke Mesir. Dan jasadnya disemadikan di Kahirah, saudara-saudara. Itu hijrah segi perpindahan. Termasuk fuqara tadi, orang-orang beriman, mereka yang berada di Syria.
Dia halau ke kampung halaman kerana kekejaman, kezaliman, peperangan saudara sekalian di bumi Palestin dan sebagainya. Baiklah saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hijrah dari segi perpindahan dalam bentuk dipanggil dari segi luas, segi bahasa. Dari segi syarak saudara-saudara sekalian. Ini hadis daripada Imam Bukhari. Rasulullah menyatakan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hadis sahih saudara-saudara sekalian. Apa maksudnya? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir, seorang yang berhijrah adalah man hajara, sesiapa yang meninggalkan ma nahallahu anhu. Sesiapa yang meninggalkan ma nahallah ni, naha ni, segala tegahan Allah, segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama meletakkan hadis ini sebagai definisi kepada hijrah di segi syarak, saudara sekalian. Hijrah di segi syarak, kalau kita meninggalkan apa saja larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kita seorang muhajir, seorang berhijrah, saudara sekalian. Larangan Allah taala ni banyak, saudara-saudara sekalian. Masa yang ada di sekitar 20 minit ini saya nak menjelaskan sikit. Larangan Allah taala ni banyak. Kalong, tak ngah, tak cik, tak cap. Nak panggil maklum pun mudah-mudah lagi. Kita mengajak ke kampung tu bolehlah panggil maklum. Nak panggil adik sensitif, bukan sensitif. Baik kalau panggil kalau. Baiklah saudara sekalian. Apa larangan Allah Subhanahu wa taala ni banyak. Ini saya sebut gabung dalil Imam Ibn Katsir, Imam Qurtubi, Imam Qatadah, Imam Ghazali. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata masyarakat kita dia hidup dalam keadaan kejahilan, saudara-saudara. Hidup dalam keadaan kejahilan, saudara-saudara, dan juga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut jahil, sebut bodoh marah. Kata bodoh, tak patut sebut bodoh. Tapi Allah Ta'ala sebut jahil. Jahil ni dalam bahasa Arab, bahasa Melayu bodoh, saudara. Maksud kata jahil ni, bodoh ni dia tak tahu. Saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat. Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, Allahu yubqidu alimin bidunya jahilin bil akhirah. Hadis ini juga riwayat Imam Bukhari. Allahu yuqidu alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah Ta'ala benci kepada orang yang alimin bidunya, orang yang alim dunia tapi dia jahil akhirat. Hadis ini jangan usah baca, dia dengan syarah. Man arada dunya fa alaihi ilmi. Kita nak dunia lihat ilmu. Ya, nak dunia lihat ilmu. Kita kerja dengan ilmu yang ada, degree, kursusan yang ada, pengalaman kita, tangga gaji kita. Tetapi wa man arada al-akhirah fa alaihi ilmu. Kita nak berakhirat ni dengan ilmu, saudara sekalian. Berapa peratus yang main mengaji? Kita pergi ke surau, ke masjid, Jumaat penuh, melimpah. Masyarakat kita berada dalam keadaan kejahilan, saudara sekalian. 30 tahun, bukan setahun dua, 30 tahun jadi da'i, jadi pendakwah. Kalau saudara pun kerja 30 tahun sampai pencet, saudara sekalian, banyak ilmu. Baru ni saya pergi ceramah di sebuah sekolah Badwisha. Hak masuk tu semua 4A, 5A. Sekolah terbaik dari segi akademik. Saudara sekalian, PMA dia kalau boleh 9 ke bawah dia buat, misi 9 ke atas dia masuk mula 91. PMA kalau boleh 9 ke bawah dia tolak buat, misi 9 ke atas. SPM dia ada 15A, 17A. Saudara sekalian, ustazah tu comel, baru balik Mesir 2-3 tahun, panggil saya pergi ceramah. Dia bawa masuk ke dalam dewan, saya masuk saja. Dia jadilah jumpa sahabat, saya masuk saja. Naik atas pentai. Ustazah kata diam, dia jadi pengusi. Ustazah hak ngadak nama diamlah. Dia buat ustazah kiss me, dia kata. Dia kata cut lah, macam-macam ustazah, macam-macam.
Ustazah tu kata sabarlah, dengarlah, ni ustaz nak ceramah 50-40 minit dah. Fira, baliklah. Pengetua pun perempuan juga duduk di kursi belakang. Pengetua tu kata diam. Fira, dia kata. Ya Allah. Saya pergi ceramah di pusat serenti. Tak pusat serenti. Pergi ceramah di penjara. Penjara pakai seluar pandang, duduk cekung. Semua duduk diam. Berani bising. Pegawai wadah penjara rotan tu diam. Ini di sekolah. Saudara sekalian. Dia tak nak saudara sekalian. Bahkan ustazah kata SPM ni sedang berlangsung ni saudara sekalian. Yang ambil agama sebelah orang daripada beratus orang. Kalian semua ambil kisah. Dia tak nak agama saudara sekalian. Jahil tak jahil saudara-saudara dan juga sahabat-sahabat kita. Saya kalau di Kedah jantan kuasa penemu duga. Tahu? Bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Anak-anak syarikat